Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in. Amma ba'du. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk bertemu. Seterusnya kita menzahirkan ketaatan kepadanya, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk berhimpun di dalam majlis yang diredai oleh Allah dan menjadi kegemaran para malaikatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya kepada kita dan memberikan keredaannya hinggalah kita diberikan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih lagi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita lanjutkan bacaan kitab kita. Kita berada di bab yang ke-37 pada menyatakan kelebihan menyebut-nyebut akan kematian. Disebut bahawa orang yang bijak itu ialah orang yang banyak mengingati mati, kerana setiap hari malaikat maut melihat akan takdir kematian kita itu, ataupun melihat diri kita itu sendiri sebanyak 70 kali sehari. Sedangkan kita memikirkan kematian kadang-kadang sekali sehari pun tak ada. Bahkan manusia ini, Nabi SAW menyebut dengan hadis baginda, yang aku takuti di kalangan umatku ialah hubbud dunya wa karahatul maut, cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Ya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dengan dunia kita merancang. Dan tak salah merancang dunia, tetapi jangan kita lupakan akhirat. Yang paling kita takut ialah kita hanya merancang berkait dengan dunia, namun kita lupa akan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 353 yang berkitab, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surah Zumar ayat 30. Maksud dia, bahawasanya engkau ya Muhammad, kata Allah, lagi akan mati, dan bahawasanya mereka itu juga lagi akan mati sekaliannya. Sama sahaja tuan-tuan, Nabi SAW ini nak membuktikan bahawa Nabi itu, Nabi adalah di kalangan manusia. Nabi itu juga akan menemui saat kematian. Sehingga kan disebut dalam ayat yang lain, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Baik binatangnya, baik tumbuh-tumbuhannya, dan apatah lagi manusia dan jin. Cuma iblis, syaitan sahaja yang diberikan penangguhan di atas kematian mereka. Itu pun nanti mereka akan mati. Tak ada yang hidup di atas dunia ini melongkat langit
kan, hidup sampai ribuan tahun, tak ada. Melainkan umat-umat Nabi Nuh alaihissalam sahaja yang diberikan hingga usia 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri 900 lebih, hampir kepada 1000 tahun. Adapun umat akhir zaman ini nyawanya adalah antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan Nabi SAW? Innaka mayyitun. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi nak menyabarkan bagi segala nafsu, kan? Bila kita ingat mati ni tuan-tuan, putuslah nafsu kita. Contoh, kan, satu orang lah kalau dia tahu tentang kematian. Orang yang paling untung ni orang yang tahu tentang kematiannya ialah orang yang banduan akhir, tuan-tuan. Ni je yang jenis di kalangan makhluk yang tahu saat bila dia akan dijatuhkan hukum. Orang yang banduan akhir ni biasa tak lama, kan? Jatuh hukum tarikhnya bila? Dia ada 2 hari dalam seminggu, tak silap saya. Hari banduan akhir ini dijatuhkan hukuman. Bismillah. Oh, tak buka. Ada 2 hari banduan akhir ini dijatuhkan hukuman, iaitu sama ada jatuh hari Rabu atau jatuh hari Jumaat. Dan mereka ini diberikan izin untuk membuat permohonan terakhir akan hajat mereka, yang mana ada anggaran dia tak lebih daripada berapa ringgit, lebih kurang 8 ringgit gitu, 7 ringgit lebih ataupun 8 ringgit macam tu. Kalau hari ni punya kos mungkin boleh dapat seketul ayam goreng agaknya. Jadi banduan akhir ni diberi pilihan untuk nak buat apa, kan? Mintalah apa-apa permohonan. Nak makan pulut kuning dengan rendang ke, nak makan sate 5 cucuk ke, kan? Silap tak lepas hari ni sate dah mahal, tuan-tuan. Maknanya dengan jumlah berapa ringgit akhir tu, mohonlah apa hajat kau mohon untuk kali yang terakhir. Maka tak ada orang, tuan-tuan, rasa selera dah nak makan. Dia menghitung hari, menghitung waktu, menghitung saat. Kalau boleh, kan, banduan akhir ni di saat akhir dia tak ada benda lain dia nak minta, melainkan dia nak minta jumpa dengan ahli keluarga, anak, isteri, ataupun orang yang pernah dia buat salah tu je dia nak jumpa. Itu je dia nak minta. Nak minta maaf, nak minta halal segala apa yang dia salah, segala apa yang dia silap. Jadi tuan-tuan, disebut di sini mati itu memutuskan nafsu. Kalau kita tahu bila saat kematian kita, semua orang tak bercita-cita untuk, kan, menghimpunkan dunia ini lebih daripada kadar waktu yang dia perlukan. Contoh, dia tahu dia akan mati lagi setahun. Agak-agak kalau perkiraan normalnya lah, setahun ni ada duit dalam 20,000 lah contoh, cukup dah. Ada tengoklah akaun 20,000, aku nak hidup lagi setahun ni, cukup lagi 20,000 ni, kan? Sebulan guna dalam 1,800, beli itu ini, bayar itu ini, cukup dah. Tapi kalau orang yang dia tidak ingat kepada saat kematian, jangan kata 20,000, kalau ada 2 bilion pun tak cukup, kan? Ada 2 juta, ada 2 bilion pun dia akan rasa tak cukup, kerana dia rasa panjang lagi hidup dia. Sebab tu setiap hari yang bertambah sebenarnya ia adalah hari yang berkurangan bagi usia kita. Bertambah dari sudut usia, dari sudut seniority, sebenarnya berkurangan dari sudut kehidupan dunia kita. Usia kehidupan masih pendek. Usia kehidupannya bertambah, usia kematian makin menghampir. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat Tabrani daripada Ammar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Memadailah mati itu sebagai pengajaran. Kita tengok kematian berapa banyak dah, tuan-tuan. Kita hantar orang meninggal, kita tengok orang tergolek, kan, kat jalan meninggal, kita tengok orang aksiden meninggal, kan, daripada kita hidup, daripada kecil kita, kan, dah berapa puluh tahun ni, dah berapa banyak kematian, berapa banyak perkhabaran kematian, berapa ribu dah, kan, kematian yang telah direkodkan. Jadi Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menulis perkataan ini, kafa bil mauti wa'idha ya Umar, pada cincin dia. Pada cincin Sayyidina Umar ditulis perkataan kafa bil mauti wa'idha ya Umar.
Senang bahasa paling mudah, ingat mati wahai Umar. Ingat-ingat matilah wahai Umar. Bahasa paling mudah untuk diterjemahkan, ataupun maksudnya memadailah mati itu menjadi pengajaran buat kamu. Ini yang diletak pada cincin Sayyidina Umar. Maknanya nak buat benda jahat, nak buat benda salah, nak buat benda silap, tengok cincin, tak jadi nak buat, tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita tengok ada orang dia nak ajak orang buat pahala, ataupun dia sendiri nak dapat pahala, dia tampal kalimah tasbih, kalimah takbir, kalimah selawat di cermin-cermin kereta dia. Kan? Masa saya nak datang tadi ada sebiji kereta Pro 2 Azia ke Viva, macam itulah. Kan? Dia tulis kalimah Allahu Akbar di cermin belakang kereta dia. Saya pun duk baca Allahu Akbar. Sambil-sambil je, tuan-tuan, kereta tu lalu depan, Allahu Akbar. Kan? Moga kita boleh pahala satu, dia pun boleh pahala satu. Jadi berapa ramai orang yang sebut Allahu Akbar dengan lafaz tersebut, maka berapa banyak pahala dia dapat. Dia mengajak orang membuat kebaikan. Jadi Sayyidina Umar, dia berpesan kepada diri dia. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, tak ada orang hari-hari nak pesan kat kita. Kan? Tak ada orang hari-hari nak pesan. Nak pula kalau jenis tak datang dengar kuliah, dengar ceramah, lagilah tak ada orang nak pesan kat dia. Dengar ceramah kat radio, dia tukar. Tengok ceramah kat TV, dia tekan. Kan? Hari Jumaat datang dengar khutbah pun dia tidur. Jadi tak ada orang nak dengar dia nak dengar tazkirah ataupun peringatan-peringatan. Jadi elok orang jenis tak suka ni letak cincin. Kafa bil mauti wa'idha ya Najib. Kafa bil mauti wa'idha ya Abdullah. Tulis begitu. Ingat mati oi. Tulis gitu. Tulis bahasa Melayu tak apa. Kan? Tulis Arab rare sikit. Jadi Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, al-mautu jisrun yusalul habiba ilal habib. Bermulanya kematian itu umpama seperti titian tempat lalu yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Nak sampai kepada Allah tak ada jalan melainkan dengan kematian. Nabi SAW di saat sebelum diwafatkan, diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Setiap para nabi ini, tuan-tuan, baik daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, mereka ini diberi pilihan, diberi usia tambahan. Sebab tu bila disebut panjang umur, ada beberapa tafsiran ulama. Ada yang mengata panjang itu dari sudut berkat, ada yang mengata panjang umur itu memang bertambah sungguh umur. Jadi nabi-nabi ni malaikat datang beri tawaran, nak minta postpone kematian ke, ataupun nak jalan hari ni, kan, nak diwafatkan hari ni. Apa jawab Rasulullah SAW bila datang malaikat Israel dengan tawaran yang demikian? Nabi jawab, Rafiqul A'la. Rafiqul A'la, kata Rasulullah. Kekasihku yang maha agung, kekasihku yang maha tinggi. Maksudnya apa? Nabi rindu nak bertemu dengan kekasihnya. Tak ada jalan seseorang nak jumpa dengan Allah melainkan dengan kematian. Bahkan setiap daripada kita pun, tuan-tuan, bila mati kita akan di-mi'rajkan. Beza kita dengan Rasulullah, Rasulullah mi'raj masa hidup dan masa wafat. Kita mi'raj nanti masa mati. Waktu ada hadis yang panjang daripada Barra' bin Azib, ceritakan bagaimana roh yang mati ini, kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, diiringi oleh para malaikat. Bau haruman jasad ataupun rohnya itu mewangi, sehingga bila lalu saja di setiap langit-langit itu ditegur oleh malaikat. Bahkan dalam riwayat lain disebut ada malaikat yang follow, mengiringi roh ini untuk naik ke sisi Allah, hingga Allah menentukan sama ada dia itu di kalangan illiyin ataupun di kalangan orang-orang yang jahannamiyun ataupun sijin. Ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mana roh kita naik jumpa dengan Allah, dihadapkan oleh para malaikat depan Allah. Wahai Allah, ini roh si fulan. Bagaimana nak ditentukan, bagaimana nak dikesudahkan dia ini? Maka Allah kata, catatkan ia sebagai
golongan Illiyin. Illiyin ni disebut juga buku daftar masuk syurga, ataupun golongan Ashabul Jannah, insya-Allah. Kemudian dia diberi rehat, dimasukkan kembali ke barzakh dia, diberi rehat dengan hamparan, dengan pandangan syurga ataupun taman-taman syurga yang saujana mata memandang, tunggu dibangkitkan hari akhirat nanti. Dan berbeza golongan yang sebaliknya, orang yang mungkar, ahlu maksiat, yang melawan perintah Allah, dia akan tercatat sebagai golongan sijin, buku daftar masuk neraka sijin, neraka Jahannam. Dan dia juga akan dibalut dengan kain yang kasar serta bau busuk. Setiap malaikat yang nampak kepada roh yang busuk tadi semuanya menghina dan mencela. Lalu dia letakkan dalam barzakh dia kembali, dan jadilah barzakhnya itu khufratun min khufratin niran. Yang tadi jadi raudatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tak ada jalan nak menuju kepada kekasih melainkan kematian. Kekasih yang mana? Kekasih yang abadi, iaitu Allah Azza wa Jal. Dalam setengah riwayat disebut mati itu kafarah bagi setiap orang Muslim. Setiap orang Muslim, tuan-tuan, sebelum dia mati, Allah akan tanya dengan para malaikatnya, ada lagi ke dosa dia? Banyak ke dosa dia? Ada lagi, ya Allah? Berikan sakit. Bila Allah sayang pada satu hamba tu, Allah kata sakitkan lagi, sakarat dia, sakitkan lagi, beratkan lagi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang berbulan-bulan sakit, terlantar. Ada yang nazak kadang-kadang makan hari, makan minggu, bahkan makan bulan. Kita sangka baik dengan jenazah tersebut, sebenarnya Allah sedang mengkafarahkan dia. Sebab Allah nak dia jumpa nanti dengan Allah dalam keadaan dia tak bawa apa dah. Allah dah beratkan dia dengan kematian dia. Ada pun orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak nak memberikan keredaan kepada dia, Allah akan biarkan dia santai-santai, Allah akan biarkan dia senang-senang, Allah akan biarkan dia dengan keseronokan dia. Tapi nanti bila dia datang jumpa dengan Allah, dia akan diberatkan dengan azab dan musibah yang sangat dahsyat. Disebut daripada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, man arafa al-mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Barang siapa yang mengetahui akan hakikat kematian, mudahlah atasnya segala musibah dunia dan segala duka citanya. Kalau siapa tahulah kematian ini sebenarnya pengampun dosa, sebenarnya kematian ini kalau nak kata lagi sakit lagi mati, tuan-tuan. Sebab tu ada satu orang sahabat, dia kata pelik, tak ada satu orang pun nak cerita macam mana sakitnya mati. Dah orang mati, tuan-tuan, macam mana nak cerita sakit mati macam mana? Kan? Boleh kita cakap dengan orang, kau esok kalau mati, kau rasa sakit sakaratul maut tu, kau bangkit balik cerita kat aku? Boleh? Tak boleh, tuan-tuan, dah mati. Tapi Allah izinkan dia rasa kematian. Allah izinkan dia rasa kematian, dan dia kata kematian itu sangat dahsyat. Ibarat seperti gunung Uhud diletakkan di atas tengkuk, dan seperti buah berduri duduk di kerongkongan ini, duduk di tekak. Kita jangan kata buah berduri, tuan-tuan, kena tulang halus pun rasa tak selesa kat tekak, kan? Apatah lagi sakit kepala, sakit gigi pun rasa tak selesa. Betapa dahsyatnya kematian. Sehingga kan Nabi SAW pun kata Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Israel datang, dia kata, wahai Rasulullah, aku akan tarik nyawamu paling lembut sekali. Sebab dia kekasih Allah, paling lembut sekali. Di saat ditarik ruh Nabi SAW daripada jasad baginda, kata Aisyah yang memangku Rasulullah ketika itu, aku lihat berkerut wajah Nabi SAW menanggung kesakitan. Paling ringan, tuan-tuan, pun Nabi mengalami kesakitan. Nabi sayang tak sayang kat kita, tuan-tuan, Nabi pernah minta dengan Allah,
sakit mati umat ini Nabi nak tanggung, tapi Allah tak bagi. Kenapa? Yang Nabi tanggung untuk dirinya sendiri pun Nabi berkerut. Cuba bayang kalau Nabi menanggung untuk seluruh umat, nescaya akan lebih berat apa yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara perkara yang Allah tidak perkenankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tanggung masing-masing sakaratul maut kita. Tanggung masing-masing. Tak ada orang boleh passing. Kan? Macam mana orang perempuan sakit bersalin dia, orang kata sakit bersalin ni macam separuh mati kan. Kan? Tak ada dia bersalin, bang, saya nak bersalin ni tak apa. Saya boleh mengandung anak abang 10 orang pun. Cuma sakit dia abang tanggung. Boleh? Dia bersalin sakit, kita tanggung. Tak boleh tuan-tuan. Sakit gigi kita, boleh transfer kat orang. Aku sakit gigi ni, kau ambil sakit gigi aku. Tak boleh. Dan kita kena tanggung lah. Demikianlah kematian. Tak ada orang boleh passing, tak ada orang boleh bayar, tak ada orang boleh deal dengan mana-mana doktor. Doktor inject lah saya dengan mana-mana bius, mana-mana ubat tahan sakit yang paling kuat sekali. Saya tak nak rasa sakaratul maut, sakit sakaratul maut. Tak boleh tuan-tuan. Orang bersalin, dia boleh pilih. Dia ada choice untuk pilih. Kan? Saya tak nak bersalin sakit, saya nak bersalin operate dia. Tak sakit lah, bius, sedar-sedar je baby dah keluar, dah ada kat sebelah dia. Boleh pilih. Tapi mati tak ada cara tuan-tuan, tak ada pilihan. Semua orang akan melalui kematian dengan cara yang sama ataupun cara yang berbeza. Yang pasti roh akan ditarik sedikit demi sedikit daripada kaki, bawalah ke atas. Satu orang yang berbeza lah. Ada orang terus sekaligus mungkin malaikat tarik. Tu orang yang accident, jatuh daripada gunung ke, itu mungkin secara sekaligus lah malaikat tarik. Wallahu alam, kita pun tak tahulah cara masing-masing kan. Tetapi ada riwayat menyatakan bahawa roh ini akan ditarik daripada arah kaki, kan? Ditarik daripada arah kaki sampailah ke kerongkongan. Hampir dengan ke kerongkongan ini dipanggil ghargharah. Di saat itu manusia ini akan lihat dua alam. Kita akan nampak dua alam, alam dunia dan alam barzakh. Allah buka dua-dua alam. Masa tu tuan-tuan, orang yang sedang sakit ni dia sangat mengharapkan doa daripada orang hidup, kan? Ataupun talqinan daripada orang hidup. Kita doalah moga-moga masa saat kita sakit nazak nanti, kalau ada anak, ada cucu, kan, ada isteri yang teman kita. Sebab tu orang nazak ni jangan tinggal. Syaitan pun masa itulah dia datang nak sesatkan kita. Datang bawa airnya, mengaku sebagai almarhum ibu kita, almarhum bapa kita, kan, almarhum orang-orang yang kita kenal, mengatakan agama Islam ini tidak benar. Itu ujian, fitnah di saat nak mati nanti tuan-tuan. Sebab tu orang nazak jangan tinggal. Itu rezeki tuan-tuan. Kita memang harap demikian. Kita boleh pesan tuan-tuan, tapi rezeki. Ada satu orang, kan, di satu hospital, hari-hari anak duduk teman dia. Tiba hari yang dia nak meninggal tu, zaman tu zaman belum ada telefon canggih-canggih lagi tuan-tuan. Masih lagi telefon dengan public, kan, orang tak pakai telefon canggih lagi zaman tu. Telefon pun belum ramai orang guna. Jadi si anak ni dia tak ada telefon. Dia tengok ayah dia sedang sakit. Mak saudara saya cerita ni, mak saudara saya jaga Pak Long saya, kan, dia tengok ayahnya tu tengah sakit tenat. Mak saudara saya kata, kau jangan tinggal ni, ayah kau ni nazak dah ni. Bila dia dengar mak saudara saya sebut ayahnya sedang nazak, dia jadi macam gabra ataupun jadi macam cemas. Dia pergi turun bawah, pergi telefon ni, telefon ahli beradik ke, telefon ahli keluarga dia lah. So datang memberitahu yang ayah ni sedang nazak. Sebelum tu si anak ni tak pernah tinggal pun si ayah ni. Sentiasa duk teman kat ayah, duk bisik, ayah ingat Allah ya, la ilaha illallah, kan. Tapi rupanya hari dia nak meninggal tu, anak tu tak ada kat sisi dia. Mujur Allah, apa, maklong saya ni ada kat depan tu. Allah gerakkan dia minta izin dengan suami dengan arwah Pak Long saya ni. Kata, bang, saya pergi tengok apa orang sakit depan tu ya, anak dia tinggalkan dia lah. Pergi kata Pak Long saya, kan. Dia pun duk pergi talqin ke Pak Haji tu, arwah Pak Haji tersebut.
Haji, la ilaha illallah, alhamdulillah, dengan izin Allah, dia kata mengucap Pak Haji tu meninggal. Anak ni balik naik-naik ke atas, tengok ayah dah meninggal, meraung tuan-tuan. Sebab dia azam dalam diri dia, dia kata dia nak tengok ayah dia sampai saat akhir. Dan dia kalau boleh dia sendiri nak talqin ayah dia di saat ayah dia nak pergi. Tapi Allah tak takdirkan demikian. Jadi menangis, dia terduduk, dia menangis. Maklum saya kata, kan, jangan nangis. Makcik sempat talqin ke ayah kau tadi, dan dia sahut la ilaha illallah, pun lega si anak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tak tahu lagi rezeki kita nanti. Ada tak orang nak teman kita? Ada tak orang nak talqinkan kita? Syaitan masa tu dia cukup seronok lah, kan? Kita tengah lemah. Dia nampak dua alam tuan-tuan. Bila nyawa sampai dekat gharah-gharah, dia nampak dua alam. Kalau anak masa tu lah duk main game, duk tepi kita, nampak cucu kita duk main game, kan? Tengok TikTok, tengok BTS Korea, nampak masa tu. Dan nampak juga alam barzakh kita, malaikat, kan, yang datang nak mencabut nyawa kita. Itu sama ada berupa malaikat yang tampan ataupun merupakan malaikat yang bengis. Kita ada persimpangan dua alam. Jadi tuan-tuan, kematian benda yang dahsyat tuan-tuan. Kematian sesuatu benda yang dahsyat. Tak ada orang pernah alami, dan melainkan mungkin dialami dalam mimpi. Itu pun tak sama mungkin dengan realiti hakikat yang sebenar. Mesti lebih teruk daripada apa yang kita bayangkan. Dalam hadis yang lain disebut bahawasanya Allah Ta'ala apabila redha ia daripada hamba-Nya, Dia menyebut kepada malaikat maut. Bila Allah redha pada satu orang, Allah sebut pada malaikat, pergi olehmu kepada fulan, pergi kepada si fulan yang meninggal tu, maka bawa olehmu akan daku rohnya, supaya aku senangkan ia daripada amal dia. Pergi bawa, pergi ambil nyawa si fulan tu, roh dia bawa sini, aku nak balas kebaikan-kebaikan yang dia buat, amal-amal soleh yang dia buat, aku nak balas. Kan? Allah perintah pada malaikat. Senya telah aku balak akan dia, aku telah uji dia dengan kehidupan, kesusahan, duka cita, kan? Ada bini-bini garang, kan? Ada bini-bini tak dengar cakap, contoh. Ada anak menjeruk perasaan, ada jiran menguji, ada rakan-rakan kerja, kan, menyakitkan hati. Macam-macam lah ujian dunia ni tuan-tuan. Ada gaji tapi tak cukup, kan? Sakit, Allah uji dengan satu penyakit, kan? Allah uji dengan kesulitan, macam-macam lah. Konflik adik-beradik, kan? Konflik jiran tetangga, macam-macam kesakitan. Maka aku dapat ia pada barang yang aku kasih, maka aku dapat akan dia pada barang yang aku kasih. Maka turunlah malaikat. Maka kata Allah, aku nak berikan kepada dia barang yang aku suka nak berikan kepadanya. Maka turunlah malaikat maut. Bersama dengan malaikat itu ada 500 malaikat pengiring yang lain. Serta mereka itu ada beberapa ranting selasih dan asal za'faran, yang tiap-tiap daripada mereka itu menyukakan ia dengan kesukaan dan berlain-lain daripada taulannya. Dan berdirilah segala malaikat dua saf dari batang rohnya, dan serta mereka itu beberapa bau-bauan. Malaikat datang nak iring kepulangan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat macam nak sambut, kan, pengantin. Macam mana orang nak sambut pengantin tuan-tuan? Ini orang yang Allah Taala suka. Allah hantar malaikat untuk iring dia. Bukan sikit tuan-tuan, 500 malaikat Allah iring. Tak pelik kalau setakat 500 tuan-tuan. Orang yang pergi ziarah orang sakit, dalam hadis Nabi sebut 70,000 malaikat. Kalau 500 tu sikit je tuan-tuan. 70,000 Allah kirim malaikat untuk doakan keampunan untuk dia, daripada pagi sampai petang kalau dia ziarah pagi, dan daripada petang sampailah ke pagi esok kalau dia berziarah pada waktu petang. 70,000 malaikat. Dalam hadis ni sebut 500. Ramai dah tu tuan-tuan. Setengah kematian kadang-kadang kita tengok 20 orang pun tak ada.
Itu semua rezeki, tuan-tuan. Ada orang dia meninggal, masya-Allah, kan? Ramai orang datang ziarah. Ada satu almarhum ustaz, kan? Masa tu saya budak lagi, saya remaja lah, bukan budak, remaja lagi. Pergi ziarah, dia meninggal ni. Ustaz ni dia mengajar takmir lah, masjid, surau apa semua. Ramai anak murid dia. Tak tahu berapa puluh kali orang duk solatkan jenazah dia. Kan? Bukan setakat di dalam satu daerah, bahkan daripada segala pelosok negeri tersebut sampai. Daripada Lipis, yang meninggal ni dia raut. Daripada Lipis, Bentong, Jerantut, Temerloh, semua datang. Sehingga kan hari tu hari Jumaat, dia meninggal hari Jumaat. Sehingga kan anak dia pun almarhum dah, meninggal juga dah anak dia tu, baru lagi meninggal. Anak dia terpaksa hentikan, dia kata mohon maaf tuan-tuan, dan kita terpaksa hentikan hari ni hari Jumaat, dia kata, sebab orang minta nak semayang. Masa tu kebetulan tak bawa ke masjid, semayang kat rumah dia, kan? Jadi berulang kali orang solat dan penuh melaut orang datang. Rezeki, tuan-tuan, kita tengok cemburu, tuan-tuan, orang yang Allah rezekikan ramai orang datang ziarah dia. Kita pun doa lah, tuan-tuan, sebab tu sebenarnya hidup ini ibarat roda. Bila ada kematian, janganlah kita jadi kelekut nak solatkan jenazah, kan? Sebab suatu hari nanti bila kita meninggal, tak mustahil ada orang yang sudi nak solat jenazah kita. Kita berjenis mudah, jenis orang yang mudah nak solatkan jenazah orang. Tak kira lah siapa, kita kenal ke, kita tak kenal ke, dia orang memang berduduk sini ke, ataupun datang ziarah rumah anak, meninggal rumah anak kat sini ke, tak apa, kita solatkan dia. Suatu hari nanti bila kita meninggal, yakin dan percayalah Allah akan hantar orang lain. Mungkin bukan orang surau kita, tak orang daripada mana singgah-singgah kat surau kita, sudi nak solatkan jenazah kita, doakan keampunan untuk kita. Bahkan ada pahala siapa yang solatkan jenazah orang meninggal, baginya 1 kirat. Dan siapa yang iring ke kubur dapat 2 kirat. Sahabat tanya, kirat tu apa ya Rasulullah? Pahala sebesar gunung. Jadi solatkan jenazah, tuan-tuan. Pastikan insya-Allah nanti bila kita meninggal, ada orang yang akan sudi solatkan jenazah kita. Pernah sekali dalam satu menguruskan, saya dulu pernah jadi imam, uruskan jenazah orang meninggal. Sian, tuan-tuan, tengok 4-5 orang je duk tengok kiri kanan, tak ada dah, kan? Orang kita nak panggil. Saya kalau jadi imam, biasanya saya akan panggil orang kat luar. Dia kadang-kadang kalau di kampung-kampung, di luar-luar ni ramai datang ziarah, tapi nak semayangkan tu tak ramai. Bila kita panggil, mari naik, kita tunggu ni. Tak apalah, seluar ni macam tak bersih je. Macam-macam lah. Dah tahu pergi ziarah orang meninggal, bawa lah seluar bersih, kan? Bawa lah kain pelekat, kan? Solatkanlah jenazah tersebut. Sebab esok kita mati. Esok kurang-kurang ada orang sudi untuk solatkan jenazah kita. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, ada orang memang ramai, kan? Tengok sampai 7-8 saf. Kita berkata masya-Allah, kan? Orang ni ramai kenalan dia, ramai orang sudi nak doakan. Itu semua rezeki. Rezeki orang semuanya tak sama, berbeza-beza. Baik. Maka apabila menelik mereka itu oleh iblis, bila iblis dia tengok satu orang yang meninggal dalam keadaan Allah hantar rombongan malaikat untuk raih kepulangan dia, roh dia jumpa dengan Allah, iblis menghantar ia akan tangannya ke kepala dan menyesal sambil menjerit. Berkata olehnya tenteranya, "Kenapa bos? Apa hal wahai penghulu kami?" Kan? Dia menjerit dan letak tangan kat sini, ibarat satu penyesalan. Maka berkata ia, "Tidakkah kamu lihat kepada barang yang diberikan kepada hamba ini daripada beberapa keramat dan kemuliaan, di mana ada kamu daripadanya?" Nampak tak si mati itu, Allah muliakan dia. Malaikat datang bawa bau-bauan harum, bawa za'faran, bawa dayu, apa disebut tadi, kayu selasih, kan? Adalah pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang Allah Ta'ala muliakan tersebut. Kamu tak nampak ke? Yang mana kamu takkan dapat nanti, kata iblis sesama kepada anak-anak buah dia. Kata tentera jawab balik, tentera iblis, "Telah bersungguhlah kami dengan dia, maka adalah ia maksum, terpelihara ia daripada kami. Bukan kami tak cuba nak seleweng dia, bukan kami tak cuba nak sesatkan dia, kami cuba, tapi Allah jaga dia."
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lepas tu kena minta Allah jaga kita, tuan-tuan. Minta Allah sentiasa jaga kita, lindung kita daripada kesesatan, lindung kita daripada ancaman-ancaman baik yang zahir maupun yang batin, yang kita nampak maupun yang tak nampak. Sebab iblis dia takkan berhenti menyesatkan anak Adam melainkan bila nyawa dah terputus. Nyawa putus, kalau dia tengok orang tu masih dalam keadaan soleh, dalam keadaan mukmin, dia akan menjerit kekesalan. Kalau dia tengok orang tu berjaya dikufurkan, berjaya disesatkan, dia akan bersorak kegembiraan. Jadi jangan pernah sekali memberikan laluan kegembiraan kepada iblis. Pastikan kita yang menang, tuan-tuan. Jangan bagi iblis, syaitan menguasai dan mengalahkan kita. Tak ada cara lain, kena minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut daripada satu hadis Jabir radhiyallahu anhu, Allah Taala sebut dalam hadis kursi, sesungguhnya kalian sesat. Kan? Kalian sesat, kata Allah, yang beri hidayah itu aku. Sungguhnya kalian telanjang, yang beri pakaian itu aku. Sesungguhnya kalian lapar, yang berikan makanan itu aku. Sesungguhnya kalian ini sentiasa buat silap siang dan malam, yang memberikan keampunan itu adalah aku, maka mohonlah daripada aku. Mana nak menggambarkan bahawa kita ni lemah, tuan-tuan. Kita ni lemah, tak ada daya upaya melainkan dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala semata. Minta Allah Taala jaga kita. Sebab tu kalau kita tengok para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka sendiri pun, tuan-tuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai diri mereka dan mengenai ahli keluarga mereka. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alna muqimas salah, Rabbi ja'alni muqimis salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala jadikan anak zuriat keturunannya di kalangan orang yang mendirikan salat. Jadi kita ni bukan Nabi, tuan-tuan. Lebih lagi nak kena minta dengan Allah, lebih lagi nak kena minta supaya Allah jaga kita. Bukan kita saja, zuriat keturunan kita semuanya daripada diperdaya oleh iblis, syaitan dan akhir zaman ni, kan, daripada Dajjal, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, adakah akan dihasyarkan segala syuhada seseorang? Ada tak orang yang dia ni dibangkitkan seumpama seorang syuhada? Dia bukan syuhada, dia bukannya orang yang mati berperang, tapi dia dapat pahala seumpama orang yang berperang. Ada tak jenis-jenis orang begitu? Tanya Sayyidatina Umminna Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah. Maka Nabi jawab, bahkan ada, kata Rasulullah, iaitu orang yang menyebut kematian sehari semalam sebanyak 20 kali. Waktu, tuan-tuan, kita jangan kata 20 kali. 2 kali kadang tak ada, sekali pun tak ada, kan? Jadi kena buat zikir lah kot, kan? Kena zikir sendiri-sendiri, kan? Subuh 5 kali ataupun berapa kali kot lah, kan? Cakap dengan diri sendiri, Jib, kan, kau ni bila-bila masa je boleh mati, Jib. Malaikat duk ingat kat kau, duk tengok kau, kau jenguk kat kau 70 kali tahu, kan? Kang duduk, kang sebut lagi, Jib, ingat mati ke tidak ni, kan? Dunia ni kejap je. Cakap dengan diri sendiri, tuan-tuan, kan? Jadi macam-macam cara lah, sama ada bercakap ke, tiba-tiba datang menyesal ke, tiba-tiba datang insaf ke, tiba-tiba datang sedih ke. Sebab tu Nabi SAW izinkan kita ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku halang kamu pergi ziarah kubur, tapi sekarang pergilah ziarah, kata Nabi, dengan niat nak mengingati akhirat. Pergi kat kubur, tuan-tuan, tengok kat kubur tu. Sebab tu orang dalam kubur ni, kalau dia boleh bercakap, tuan-tuan, dia bercakap dengan kita, dia kata, oh orang hidup, buatlah amal. Kami ni kalau boleh kembali kat dunia, kami nak beramal. Kalau dia boleh bercakap, tuan-tuan, dia tak boleh cakap. Kalau dia boleh bercakap, kita pula pening. Saya, belakang rumah saya tu dah ada satu kawasan perkuburan baru. Perkuburan lama tu dah penuh.
dibuka satu kawasan perkuburan baru, nampak daripada rumah saya. Ada orang meninggal ke, kemah-kemah yang ada dekat kubur tu, dia punya binaan semua tu nampak daripada rumah saya. Suka saya. Dia tak ada rasa takut pun, sebab kita akan kembali kat situ. Jadi bila balik daripada kuliah, biasa malam-malam saya balik daripada kuliah, saya berhenti kereta, saya pergi tenung kat situ. Jip, kereta kau ni kau tinggal nanti, tu kubur tu kau balik. Tengok rumah ni kau tinggal nanti, tu rumah kau kat situ nanti. Yelah, kita mengagak je, tak tahu lagi. Sebab wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak ada siapa tahu kat mana dia mati, kan? Mungkin mati kat Mekah ke, mungkin mati dekat Turki ke, pergi pusing Turki, mati kat Eropah, mana tahu kan. Tak ada siapa tahu. Cuma bila tengok kubur, kadar-kadar ke diri. Tengok ahli keluarga tinggal semua ni. Tengok duit dalam akaun, buka balik kan, buka akaun tengok. Oh, ada sekian-sekian. Habis ni, tinggal semua ni. Balik seorang selai sepinggang. Bawalah amal kalau ada amal, berbekalkan 3 helai kain kapan. Maka tuan-tuan, dibolehkan kita ziarah kubur dengan alasan untuk mengingati kematian dan ingat kepada akhirat. Kalau tak ada alasan yang demikian, buat benda bid'ah, buat benda khurafat, pergi kan, buat benda yang salah, cari keramat dan sebagainya, tak pergilah. Baik, sidang jemaah sekalian, dalam satu riwayat yang lain disebut, wahai Ali, kata baginda, barang siapa yang berkata setiap hari 21 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Maksud dia apa? Wahai Allah, berkatilah aku pada kematian dan apa yang selepas daripada kematian. Maksudnya apa tuan-tuan? Masa mati pun Allah Ta'ala berkat, lepas mati pun Allah Ta'ala tak seksa dan azab kita. Sebab tu ada orang kata mati habis cerita. Tak habis cerita, panjang lagi cerita dia. Soalan munkar dan nakir, kan? Soalan fitnah-fitnah yang ada dalam kubur. Sehingga kan didatangkan gambar seseorang. Disebut, saya pernah tanya guru saya, Ustaz Abdullah Jalil, Dr. Abdullah Jalil, saya tanya dia, Ustaz, fitnah kubur tu apa Ustaz? Ustaz jawab, setiap orang akan ditunjukkan satu gambar. Lalu malaikat duk tanya, siapa lelaki ni? Siapa lelaki ni? Malaikat tanya. Sebenarnya gambar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak kenal Nabi, tuan-tuan, tak boleh nak jawab lah. Sebab tu mengenali Nabi ni dengan sirahnya, dengan surahnya, kan, dengan sarirahnya, mengenali Nabi SAW. Dan doalah pada Allah, minta Allah rezekikan kita sepanjang hidup kita ni, moga berezeki sekali dapat lihat Rasulullah walaupun dalam mimpi. Nanti bila ditanya kepada kita siapa lelaki ini, bolehlah jawab, itu Rasulullah SAW. Soalan bocor, ma rabbuka, semua dah tahu. Selitlah dekat tepi kain kapan. Aku kalau mati nanti selit jawapan tu kat kain kapan. Toyol. Tahu toyol? Tak ada toyol tu bantu, tuan-tuan. Tak ada. Amalan kita nanti yang akan bantu untuk kita jawab, kan? Amalan yang akan bantu untuk kita jawab. Allahu Akbar. Sebab tu ada satu cerita, tuan-tuan mungkin pernah dengar kot. Ada satu ustazah, dia ceritakan bagaimana satu orang ustaz ni, dia Allah uji dengan sakarat, uji dengan kesakitan, dengan koma, kan? Dia uji dengan koma. Dia ustaz dah ni, tapi bila di saat ditanya soalan dalam koma tu, dia dimatikan. Dia rasa mati, dia rasa dia diusung, dia rasa dia masuk dalam kubur, dan ditanya soalan ma rabbuka, dia tak boleh jawab. Ustaz, tuan-tuan. Oh, kecalang-calang lah tu. Ustaz hebat lah tu. Kalau setakat Ustaz Najib ni tak sampai lagi level tu. Oh, Ustaz hebat-hebat pun, dia di koma kan. Malaikat tanya ma rabbuka, dia tak boleh nak jawab. Akhirnya dia sedar, dia menangis. Dia sedar daripada koma, dia menangis, kan? Sebab tu kena lantik peguam bela awal-awal.
kena berdamping dengan peguam bela kita awal-awal. Tak lain tak bukan amalan Al-Quran kan, yang akan jadi kita punya peguam bela. Dia tolong jawab soalan-soalan tersebut dalam kubur nanti. Sebab tu kalau orang kata mati habis cerita, tak, mati panjang lagi cerita dia tuan-tuan. Mujur kalau kita orang saleh, kubur kita jadi tempat istirahat sementara menunggu kiamat. Wa iyadzubillah, kalau kita orang yang taleh lawan kepada soleh tadi, jadilah kubur kita sampai hari kiamat nanti kufratun min kufratin niran. Sebab tu bila tengok orang buat kemungkaran, orang buat maksiat, kita pelik, tak nak mati, tak tahu ke tak nak mati ke? Tak tahu ke ada kehidupan lepas mati? Enjoy sangat dengan dunia ni, berani sangat tak semayang ni, kenapa? Berani sangat dedah aurat, bahkan kadang-kadang percakapan pun seolah-olah melawan Tuhan. Kita pelik tuan-tuan. Kan, bagaimana umat akhir-akhir zaman ni jadi makin berani sungguh. Dia ingat berjawab-jawab dalam kubur tu nanti macam berjawab kat media sosial. Orang post kita pergi komen, kan, tenyih komen semudah itu. Kan, orang duk cakap, kita duk berdebat, berjidal dekat media sosial, duk bantai orang sana, bantai orang sini, begitu agaknya. Bukan semudah itulah nak masuk dalam kubur. Mesti ada persiapan dan persediaan tuan-tuan. Kita nak masuk temu duga, nak minta kerja, kan, nak masuk temu duga pun kena ada persiapan dan persediaan. Kalau main terjah masuk silap-silap tak dapat nak jawab, tak dapat pun kerja yang kita minta tadi, tak dapat pun projek yang kita propose tadi tuan-tuan. Demikianlah nak masuk kubur pun perlu ada persiapan dan persediaan. Dan dalam sebutlah hadis yang lain, perumpamaan orang mukmin terhadap dunia ni umpama seperti janin. Janin ni baby yang duduk dalam perut mak dia. Maka apabila keluar dia menangis, dia rasa selesa dah. Baby duduk dalam perut mak tu dia rasa selesa sangat dah. Dia keluar menangis. Dia keluar menangis. Dia nangis sebab dia rasa macam tak selamat. Tapi bila dia duduk kat dunia, suruh masuk balik dalam perut, dia tak nak dah. Kan? Oi, luasnya dunia. Demikianlah orang mukmin yang soleh. Dia masuk dalam kubur, kubur tu sempit, nampak sempit. Kan? Nampak macam sempit. Tetapi sebenarnya luas bila dia orang mukmin yang soleh. Dia jumpa dah dengan kekasih dia Allah, suruh balik kat dunia. Aku nak hidupkan kau balik. Kan? Duduk kat dunia. Bagi duduk kat rumah banglo 3 tingkat. Nak bagi pakai kereta Lamborghini. Dulu masa hidup yang pertama dulu tak merasa Lamborghini. Ni nak hidup kali kedua nak bagi Lamborghini. Nak bagi pakai Datuk Seri. Dia tak nak dah tuan-tuan. Dia tak nak dah. Dia rasa kecil je dunia tu berbanding luasnya rupanya barzakh, luasnya akhirat. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang soleh ya bila masuk kubur. Tapi kalau orang mukmin yang asi, ahli maksiat, dia masuk kubur dia minta patah balik dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Patahkan balik aku ke dunia nak sedekah. Dulu masa hidup tak sempat sedekah, tak sempat buat amal baik. Tu segala duit yang ada dalam simpanan harta di Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, semua stan tu aku nak sedekah, dia kata. Kan, dalam akaun sana, akaun sini semua nak sedekah. Patah balik kejap je. Ni orang yang toleh tuan-tuan. Jangan kita jadi orang yang bila nanti balik, masuk balik ke barzakh, kita nak minta patah balik. Tak ada dah. Tak ada dah jalan nak patah balik. Tak ada dah syafaat. Tak ada dah talian hayat. Habis dah, putus. Jadi kita masuklah ke dalam kubur tu dengan rasa nak terus menuju lagi dan lagi ke depan. Ya. Sampai ke jannah, betul. Kan, sampai berjalan menuju syurga. Itu yang betulnya tuan-tuan. Tak nak dah patah-patah balik ke belakang lah.
Jadi tuan-tuan yang muliakan oleh Allah, kematian itu ada 4. Yang pertama disebut kematian para ulama, kematian orang-orang yang kaya, kematian orang-orang yang fuqara, dan kematian para umara, pemimpin. Fal mautu ulama salmatun fid din. Kematian ulama itu merupakan kecederaan kepada agama. Patah tumbuh tak berganti dah tuan-tuan ulama. Masya Allah, kita tengok tahun ni tuan-tuan, dahsyatnya open house. Ni hari Sabtu ni yang paling grand super open house. Saya dapat 6 ke 7 ke 8 begitu tu. Saya tengok, ya Allah, macam mana ni. Kan tunjukkan orang rumah kata ya, tak tahu tak sempat. Waktu pendek-pendek pula. Ada yang buat 2 jam, 2 jam setengah timing. Kita bergerak nak pergi ke situ kan, habis dah kambing golek dia. Dia sebab bukanlah nak pergi sangat. Yang jemput tu surau-surau masjid kita mengajar kan. Dia jemput ustaz, minta apa, jemputlah hadir ustaz kan di kelapangan. Rasa nak pergilah, bukan pasal kambing golek, sebab orang jemput kan. Tapi bila tengok banyak sangat, oi tak sempat. Tak apalah. Open house dah habis pusing. Lepas ni ada beberapa tokoh ulama yang datang ke tempat kita tuan-tuan. Kita pusing duk join majlis-majlis ilmu para ulama pula insya-Allah. Kan? Syekh Dr. Ali Jumaah, Habib Umar kan ada datang kat tempat kita tuan-tuan. Pergilah mana sempat. Tak sempat Putrajaya pergi ke kan pergi ke Berata dia buat. Putrajaya ada, di Selangor lah, di Masjid Negeri pun ada kan. Mana lagi satu lagi lokasi di mana lupa saya mak balik lah. Okey, kematian ulama itu merupakan kecederaan pada agama. Mati dah tokoh-tokoh, tak ada dah berganti. Sebab itu Nabi sebut kan, Allah angkat agama ini dengan mematikan para ulama. Agama ni akhir zaman makin tak ramai dah faham agama. Tak adalah berganti. Yang seumpama dengan Syekh Daud Fatani dah tak ada. Yang seumpama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri dah tak ada. Yang seumpama dengan Tuan Yasin Padang dah tak ada. Kan? Ramai ulama-ulama yang meninggal. Syekh Fahmi Zamzam yang seumpama dengannya dah tak ada. Maka tuan-tuan, cedera kepada agama. Wal mautul aghniya, matinya orang-orang kaya, hasrah, satu kerugian. Rugi kepada siapa? Rugi kepada orang ramai. Bila dia mati, harta dia difaraid dah, tak adalah zakat. Betul tak? Tak adalah zakat. Masa dia hidup, dia kaya, mujur kalau dia bayar zakat. Dapat juga merasa fakir miskin. Mujur dia kalau kaki sedekah, rasa juga sedekah dia. Dia mati, harta dah jadi harta faraid. Anak dia belum tentu lagi serupa macam dia nak bersedekah kan? Ataupun yang kedua, rugi untuk diri dia lah. Harta yang banyak tu nanti akan dihitung, dihisap oleh Allah Ta'ala satu demi satu. Berapa pasang kasut engkau? Tak kata orang lain tuan-tuan. Kalau pasal baju ni tuan-tuan, kain pelikat, berapa kain pelikat? Kopiah ada berapa kopiah? Jam ada berapa jam? Kan? Macam-macam lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang kata tuan-tuan lah, saya sendiri pun takut tak lepas nanti nak jawab dengan Allah. Sebab tu hisap kita akan jadi panjang. Sebab tu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hisap aku dengan hisap yang mudah ya Allah. Waktu Nabi bagi tahu akhirat nanti, keberadaan seseorang di padang mahsyar tu ada yang panjang-panjang sungguh, ada yang pendek sependek 2 rakaat saja. Sependek 2 rakaat tu mana Allah tak hisap dengan hisap yang susah, mudah aja. Jalan. Kan? Jalan. Masuk syurga. Kan? Tapi kalau yang susah tu tuan-tuan, ma'iyadzubillah min zalik. Kemudian kematian orang miskin. Wal mautul fuqara rahatun. Kematian orang miskin itu satu kerehatan.
Orang miskin masa hidup dia susah. Maknanya susah-susah lah tuan-tuan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cari besi-besi buruk, cari botol-botol, tin-tin, pergi jual. Dapatlah RM5, boleh lepas makan tengah hari. Lepas makan tengah hari cari lagi, kan? Jual pula untuk makan petang pula. Kita mungkin tak alami, kita macam tak boleh nak bayang lah tuan-tuan. Susah. Sebab ada orang dia duduk-duduk aja, keting duit masuk, kan? Saya tengok iklan baru ni, sehari dua ni, dekat media sosial. Orang ajak melabur, bukan main lagi. Tuan-tuan tak nak ke duduk-duduk saja di rumah, duit keting masuk, dia kata. Oh boy. Pakai kopiah lah tu, geram betul saya. Hati-hati tuan-tuan. Kalau pakai kopiah duk sebut cerita pasal dunia ni, masa lama lah. Oh, masa lama. Reject je lah tuan-tuan. Pakai kopiah malu. Saya tengok pun malu. Aduh, ni malu geng-geng ustaz ni. Cerita dunia baguslah, cerita pelaburan, tapi biarlah berpijak pada dunia yang realiti lah. Kalau duit semudah sejam keting masuk tu tuan-tuan, semua orang berhenti kerja belaka, kan? Tak ada je Malaysia duduk apa, Malaysia ke negara-negara yang corot, dia tak duduk pun dekat negara yang corot. Panggil je dia melabur untuk negara. Lantik dia sebagai, kan, ketua pelabur bagi negara sekian-sekian, kau tolong labur. Pastikan setiap jam keting masuk dalam akaun negara. Kaya negara tuan-tuan. Bohong lah. Hidup ni kena usaha tuan-tuan. Saya suka satu orang, dia bahasa dia kasar sikit, tapi kadang-kadang nasihat dia tu bagus. Nama dia Azri Walter. Kalau tuan-tuan pernah tengok Azri Walter, dia cakap kasar sikit, tapi poin-poin nasihat dia tu ada betulnya. Dia kata hidup ni keras. Dia kata tagline dia, hidup ni keras, kan? Tak ada benda yang mudah datang bergolek. Kena usaha, maksimum kan usaha. Engkau kata engkau dah habis usaha dah, engkau pergi kerja pukul 8 pagi, pukul 5 petang relax. Malam kau lepak mamak tengok bola sampai pukul 12 tengah malam, pagi esok pergi kerja, lepas tu cakap duit tak cukup. Kau pergi tengok bola kat kedai mamak lama-lama tu buat apa? Baik kau pergi, kan, cari satu barang, satu produk, kau pergi berniaga. Tak pun kau buka stall jual burger, kau jual burger, dia kata. Oh, bagus nasihat dia. Betul lah tu, kan? Mana bukan semudah itu nak senang, kan? Kena usaha. Tapi kalau jenis duit keting-keting tu, something yang tak kena lah. Yang terakhirnya tuan-tuan, wal mautu umara fitnatun. Matinya para umara, pemimpin, jadi fitnah. Fitnah apa? Orang duk berebut. Contoh ayah dia raja, kan? Jadi berebut putera-putera mahkotanya. Dan Nabi sebut akhir zaman, raja Arab yang merintah, meninggalnya ayahnya nanti, ada 3 putera mahkotanya akan berebut nak jadi putera mahkota. Wallahu alam, kan? Berlaku di zaman mana? Adakah zaman raja yang sedang ada hari ini, ataupun raja yang ke depan lagi? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa jentik hati kita untuk terus memperbaiki diri, sentiasa mengingat dan muhasabah diri, dan sentiasa doa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan dengan husnul khatimah. Ada satu doa yang saya terima daripada satu orang syekh, Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Lepas baca doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, tu baca doa yang saya baca tadi, Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Maksud dia apa? Ya Allah, matikan aku seperti mana engkau telah mematikan para walimu dengan kematian yang sa'adah, kematian yang bahagia.
Wali-wali Allah ni dia mati bahagia tuan-tuan. Dia mati, Allah nampakkan dia dengan penampakan syurga. Allah nampakkan dia dengan raudatum min riyadil jannah, taman-taman syurga. Kalau boleh kita nak mati yang sedemikian tuan-tuan. Kita tak nak mati, cukuplah hidup atas dunia ni susah. Kita tak nak mati nanti pun susah. Jangan jadi macam Apek dalam cerita Sarjan Hasan. Hidup susah, mati pun susah, kan? Tak nak macam tu. Kita nak tak apalah hidup susah, mati kita nak senang, kan? Sebab tu manusia ni dia ada 4. Satu, dia susah dunia, senang akhirat. Yang kedua, dia senang dunia, dia senang akhirat. Yang ketiga, susah dunia, susah akhirat, nyaya. Dah lah susah kat dunia, makan kai pagi, kan? Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Ke akhirat mati pun susah, masuk kubur susah, mahsyar susah, akhirat susah. Dan paling sedih, dunia senang, enjoy, mati susah. Dia tak berasa hidup susah, tiba kena susah nanti ke akhirat. Tak nak jadi dua golongan yang terakhir. Kalau boleh nak jadi orang yang pertama dan yang kedua. Tak apalah susah dunia, bahagia akhirat, ataupun senang dunia, senang akhirat, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilina siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.